Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ridwan bin Ali daripada Unit Biologi Kolej Matrikulasi Pahang akan membentangkan lesson study kumpulan kami yang bertajuk Penggunaan CellMed bagi subtopik Cell Mediated Immune Response. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan yang terdiri daripada Puan Nurul Fadilah binti Cik Kamaluddin merupakan ketua kumpulan, Puan Kusuyati binti Kuzaid, Puan Siti Hajar Rifkah binti Mat Khairuddin Pang dan Cik Nurmala binti Muhammad Yusof. Seterusnya, mengapa kami memilih tajuk ini? Ada 3 isu utama yang diketengahkan di sini. Yang pertama adalah melalui pemerhatian yang dijalankan ke atas tingkah laku pelajar di dalam kelas, kami dapati pelajar tidak fokus dan kurang berminat untuk melibatkan diri dalam proses PDPC. Selain daripada itu, pelajar juga lemah dan kurang memahami dan menguasai bagi topik Cell Mediated Immune Response. Isu yang kedua adalah berdasarkan kepada kuis yang berkaitan dengan topik Cell Mediated Immune Response yang telah ditadbir kepada 24 orang pelajar, dan kami dapati bahawa pelajar-pelajar ini tidak tahu untuk menghuraikan peringkat-peringkat dalam Cell Mediated Immune Response. Dan yang terakhir adalah berdasarkan kepada LKC PSPM pada sesi 2014-15, kami dapati bahawa ramai calon yang tidak dapat menghuraikan setiap peringkat dalam Cell Mediated Immune Response dengan baik. Apakah tujuan utama lesson study ini dilakukan? Jadi tujuan utama adalah untuk meningkatkan kefahaman pelajar tentang Cell Mediated Immune Response, dan yang kedua, pelajar dapat menghuraikan setiap peringkat dalam Cell Mediated Immune Response. Untuk kumpulan sasaran pula, seramai 47 orang pelajar telah dipilih. Untuk kitar yang pertama, melibatkan 24 orang pelajar untuk kelas tutoran 1M1DS01. Untuk kitaran yang kedua, seramai 23 orang pelajar yang terlibat daripada kelas tutoran 2M1DS07. Di sini juga kami sertakan tempoh pelaksanaan lesson study bermula pada 1 Februari pembentukan kumpulan, diikuti dengan pemilihan tajuk dan pembentukan video PowerPoint. Kemudian kami menghasilkan lesson plan yang pertama. Seterusnya, kami melaksanakan PNP menggunakan video PowerPoint. Kemudian, penghasilan lesson plan yang kedua diikuti dengan penghasilan laporan. Ini adalah definisi ataupun takrifan alat kolaboratif yang merujuk kepada alat yang mengandungi 8 komponen utama meliputi pembelajaran kolaboratif, mengupayakan teknologi, mengembangkan kemahiran menyelesaikan masalah, pembelajaran berasaskan projek, mengoptimumkan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai sumber maklumat, menggalakkan amalan refleksi, mengembangkan kemahiran berfikir dan pentaksiran.
Bersesuaian dengan petikan ini, kumpulan kami memilih alat kolaboratif lesson study dalam pelaksanaan PLC kami. Alat ini amat bersesuaian dengan pembelajaran abad ke-21 kerana lesson study mampu meningkatkan dan melestarikan kualiti pengajaran pensyarah dan pembelajaran pelajar dalam jangka masa panjang. Lesson study yang kami hasilkan bertujuan untuk membantu para pensyarah untuk menghasilkan PDPC ataupun pengajaran dan pemudahcaraan yang terbaik dan berkualiti. Sama ada semasa PNP yang sebenar ataupun semasa pemantauan berkala pada setiap semester. Selain itu, dia juga bertujuan untuk menghasilkan rancangan pengajaran harian ataupun RPH yang lebih teratur dan berkualiti. Terdapat pelbagai alat inovasi yang kami gunakan dalam aktiviti PDPC. Sebagai contoh yang pertama adalah kami menggunakan perisian Microsoft PowerPoint untuk menghasilkan animasi proses cell-mediated immune response, di mana perisian ini mesra pengguna dan dari segi masa dan kos sangat menjimatkan. Selain daripada itu, terdapat inovasi-inovasi yang lain yang ada di dalam lesson study kami ini. Sebagai contoh, yang pertama adalah penggunaan video untuk set induksi. Kami juga menggunakan whiteboard.5 dalam fasa perkembangan mengikut aktiviti 2. Kami juga menggunakan Walklet untuk aktiviti yang ketiga dalam fasa perkembangan. Dan yang terakhir, kami menggunakan quizzes untuk menguji kefahaman pelajar untuk topik yang diajar. Seterusnya, seiring dengan pembelajaran abad ke-21, kami menggunakan pendekatan PDPC yang berpusatkan pelajar. Kami memilih menggunakan kaedah-kaedah seperti berikut untuk strategi pedagogi. Yang pertama adalah pembelajaran secara kolaboratif. Yang kedua adalah mempraktikkan pemikiran kritis. Dan yang ketiga adalah mewujudkan komunikasi yang berkesan. Untuk pengumpulan data pula, 3 strategi pengumpulan data telah dibuat. Yang pertama adalah secara pemerhatian dengan menggunakan borang khas, iaitu borang pemerhatian yang diberikan kepada setiap ahli kumpulan dan juga seorang knowledgeable others. Yang kedua adalah melalui penilaian hasil kerja pelajar yang boleh kita pecahkan kepada 3 bahagian, iaitu melalui whiteboard.5, Walklet dan juga quizzes. Dan cara yang ketiga pengumpulan data adalah berdasarkan temu bual terhadap pelajar itu sendiri selepas sesi kelas itu selesai. Ini adalah contoh hasil kerja pelajar melalui whiteboard.5, Walklet dan juga quizzes. Untuk dapatan pula, selepas pelaksanaan kitaran pertama dilakukan, didapati pensyarah perlu memberhentikan video animasi dari satu masa ke masa yang lain, dan ini menyebabkan penerangan pensyarah tidak lancar dan fokus pelajar terganggu. Manakala untuk aktiviti yang ketiga, iaitu Wake and Explore, didapati ada pelajar yang tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk membuat tugasan.
Ini disebabkan mereka hanya bekerja secara berpasangan sahaja. Untuk dapatan kitar yang kedua, terdapat dua penambahbaikan yang dibuat terhadap RPH kami. Yang pertama adalah animasi sel mediated yang menggunakan template asal Microsoft PowerPoint. Didapati penerangan oleh pensyarah telah berlaku dengan lancar, dan kesan yang kedua adalah pemahaman pelajar meningkat dan pelajar dapat menghuraikan proses cell mediated immune response. Penambahbaikan kedua adalah aktiviti yang ketiga, di mana ia dijalankan dalam kumpulan dan bukan secara berpasangan. Dan ini menyebabkan semua pelajar dapat berpeluang untuk melakukan aktiviti. Dapatan seterusnya kami perolehi daripada aktiviti pengukuhan, iaitu quizzes. Terdapat 10 soalan yang dikemukakan seperti yang tertera pada paparan. Dan ini pula merupakan pencapaian pelajar untuk soalan quizzes yang dikemukakan bagi kitar 1 dan 2. Terdapat peningkatan dari segi jumlah markah pelajar untuk kitar 2 berbanding dengan kitar 1. Dari segi sumbangan utama pula, dengan adanya pendekatan pengajaran secara digital, ia memberi impak yang sangat besar kepada kolej, bahagian matrikulasi dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada slide ini, ia merupakan sumbangan yang berlaku terhadap kolej apabila pendekatan secara digital diaplikasikan. Antaranya, yang pertama, pensyarah dapat menghasilkan persembahan video, animasi, aktiviti serta alat untuk penilaian dan kuis. Yang kedua, ianya berkesan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap topik yang dipelajari. Yang ketiga, ianya menarik minat pelajar untuk kekal secara aktif. Yang keempat, ianya dapat meningkatkan keberkesanan dan kecekapan sesi pengajaran dan pemudahcaraan. Dan yang kelima, ia mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Seterusnya, apabila berlaku perubahan pendekatan pengajaran, maka ini akan menyebabkan satu anjakan paradigma telah berlaku dalam kalangan pensyarah-pensyarah matrikulasi. Ini kerana bagi memenuhi keperluan semasa PDPC, maka pensyarah-pensyarah akan berusaha untuk meningkatkan ilmu positif terhadap pembaharuan yang berlaku dan memperbaiki serta mengubah suai amalan PDPC yang sedia ada. Dan impak seterusnya adalah pasti berlaku kepada produk-produk matrikulasi, iaitu potensi pelajar-pelajar dalam bidang sains, teknologi dan profesional dapat dibangunkan. Dengan menggunakan pendekatan secara digital juga, ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada kolej, bahagian matrikulasi, bahkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kini, para pensyarah matrikulasi sangat komited menggunakan pendekatan pengajaran secara digital. Maka, secara langsung, ianya akan menyebabkan pelajar dapat mendalami ilmu tentang dunia teknologi dan bersedia menghadapi masa depan pendidikan yang lebih mencabar. Maka, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dapat dicapai untuk meningkatkan taraf pendidikan Malaysia supaya mencapai standard antarabangsa, insya-Allah. Maka saya rasa itu sahajalah penerangan saya. Jadi terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.